Dia bukan kitab Jawi lah. Kitab moden. Aqidatul Najib. Ha? Aqidatul Najib. Lagi tinggi kan? Tinggi. Patut meropong. Dia pun dah selarat. Apa? Kitab ni pun dah selarat. Sebelum Aqidatul Najib ni buat kitab apa? Najib Tu. dulu. Terus. Tinggi sangat kitab tu. Patutnya buka lah yang asas-asas tu. Yang Rizal Tauhid. Ini terus abang ni. Yang ambil ayat dia. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'azam wa syayikhina. Khususan ila fadli Syekh Muhammad Abdul Latif Salih Al-Hasani wa awliyaillahi salihin wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila al-marhum Syekh Fuad bin Walid Mu'ali wal marhum As-Sayyidah Nurullah bint Hasan lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Tuan-tuan yang diberkati Allah sekalian, kita Jawi muka surat 3 kan? Kalau kita Rumi muka surat Tuan Haji Zubair 15 lah. Kalau Rumi muka surat 15 lah. Tadi saya ditanya Tuan Haji Zubair berkenaan dengan pengajian kitab Tauhid di masjid ni. Rupanya tuan-tuan baca kitab Aqidatul Najib ni. Aqidatul Najib. Tinggi kitab tuan-tuan. Ustaz Ali ngacau. Aqidatul Najib ni ki abang lah. Sepatutnya sebelum buka kitab Aqidatul Najib ni, tuan-tuan kena khatamkan kitab yang asas dulu. Sebagai contoh, kitab di tangan saya ni, Risalatul Tauhid. Besok saya ada buka dekat madrasah saya pukul 9 pagi. Kalau tuan-tuan ada kelapangan datang. Tak ada mango baru, jemput datang. Patutnya tuan-tuan kena khatam ni kitab dulu.
Kalau terus masuk kitab Aqidatun Najin, memang hitam. Memang hitam. Sebab kitab tinggi tuan-tuan. Kalau pengalaman kami belajar dengan arwah tuan kita, arwah Ustaz Fuad, kalau kita Aqidatun Najin ni kitab yang ke-5 atau ke-6. Sebelum masuk kitab Aqidatun Najin ni, Aqidatun Najin tuan-tuan kena khatangkan kitab Risalah Tauhid, Hidayatul Mutafakirin. Dia berkitab apa tauhid? Paling tuan. Tapi tak apalah, pelan-pelan tuan. InsyaAllah. Yang mana saya boleh bantu, saya bantu tuan-tuan. Tuan-tuan kena sabar. Belajar tauhid ni memang kena sabar. Kalau kata Ustaz Muhadir Hadijul, yang mengarang kitab tauhid juga, ni saya mengajar dekat Masjid Bukit Beruang setiap hari Sabtu lepas maghrib. Ni kitab tauhid yang dikarang oleh Ustaz Muhadir Hadijul, yang masih hidup lagi, tuan mengarang kita. Ada punya bahasa dia mudah sikit. Cuma cara dia menyusun ada beza sikit daripada kitab yang lain. Itu ikut pada tuan pengarang lah. Masing-masing ada dia punya kaedah tuan-tuan. Ustaz Muhadir Hadijul juga apa? Susah kita nak jumpa orang minat belajar tauhid. Kebanyakan belajar separuh je. Tengok tak faham, tak payah datang, biar aku duduk rumah tengok Doraemon. Tak semua orang minat pada tauhid tuan-tuan. Ustaz-ustaz pun ada juga kebanyakan ni tak minat pada mendalami ilmu tauhid. Kalau tuan-tuan Allah campakkan perasaan minat pada mendalami ilmu tauhid, alhamdulillah, bersyukur. Cuma kadang-kadang belajar tak faham. Jangan putus asa tuan-tuan. Kita doa sama-sama, moga-moga Allah SWT berikan kepada kita kepahaman dalam tauhid. Amin. Sebab tauhid ni penting. Kita nak kenal Tuhan. Ilmu untuk kenal Tuhan. Tapi kalau tauhid tuan-tuan tak mantap, itu yang bahaya tuan-tuan. Itu pada hari ni tuan-tuan tengoklah, banyak berlakunya ajaran sesat. Sebab mengapa berlaku ajaran sesat? Sebab tauhidnya tidak mantap. Tauhidnya menyeleweng daripada akidah yang sunnah. Okey tuan-tuan, tengok kitab tuan-tuan. Sulang balik daripada awal berkenaan dengan hukum akal. Dan bahawasanya akal itu setengah daripada alat yang didapat dengan dia akan sesuatu. Akal ni kita boleh gunakan untuk mendapatkan sesuatu. Cuma dalam ilmu tauhid ni dia ada sangkut paut dengan hukum akal. Hukum akal. Kalau hukum syarak yang hakim, yang memutuskan dalam hukum syarak adalah Allah. Contohnya semayang. Itu contoh hukum syarak. Semayang fardu. Apa hukum semayang fardu? Wajib. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Siapa yang suruh semayang? Allah suruh. Itu berkenaan dengan hukum syarak. Hukum akal ni, siapa yang jadi hakim? Akal. Akal kita yang menjadi hakim, yang memutuskan. Dari 3 je. Akal ni dia nak putuskan sesuatu ada 3 saja. Tak banyak. Tuan-tuan tak payah pening kepala.
Yang pertama, akal kata mesti ada. Yang kedua, tak ada, mesti tiada, tak mungkin ada. Yang ketiga, boleh ada. Boleh faham tuan? Akal ni dia putuskan 3 saja hukum akal. Yang pertama, mesti ada. Dalam bahasa Arab dia panggil ujubun. Mesti ada. Yang kedua, mesti tiada. Dalam bahasa Arab dia panggil istihalah. Istihalatun. Ini yang sebelum ni saya tak terangkan kepada tuan-tuan. Itu bila saya tengok balik kitab Sifat 20 yang dikarang oleh Ustaz Muhadir Radijul, dia terangkan. Sebelum kita nak bahaskan wajib, mustahil, yang satu lagi apa? Jaiz. Tuan-tuan kena faham berkenaan dengan perkataan ujubun yang pertama, yang kedua istihalatun, yang ketiga jawaz. Dalam bahasa Melayunya mesti ada, dia panggil ujubun. Hukum akal ada tiga bahagian. Yang pertama, ujubun, mesti ada. Yang kedua, dia panggil tak mungkin ada. Dalam bahasa kita, mustahil ada, mesti tiada. Dalam bahasa Arab dia panggil istihalatun. Tak ada dalam kitab ni. Yang ketiga, dia panggil jawaz, boleh jadi ada. Boleh ada. Jawaz, harus. Sesuatu sifat, sesuatu perkara, sesuatu sifat yang dinisbahkan kepada ujub mesti ada, dinamakan wajib. Ni tuan-tuan, sesuatu sifat yang dinisbahkan mesti tiada dipanggil mustahil. Sesuatu sifat yang dinisbahkan boleh ada, bukan mesti ada, bukan mustahil ada, tapi boleh ada, boleh jadi, dia panggil jaiz, harus pada akal. Boleh faham tuan-tuan? Sebagai contoh macam ni tuan-tuan. Sebagai contoh, sifat kudrat, kuasa. Sifat kudrat ni, apa yang akal hukumkan bagi sifat kudrat ni? Mesti ada bagi Allah. Sifat kudrat ni mesti ada pada Allah. Maka sifat kudrat ini dipanggil sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Lawan kudrat, lemah, ajizun. Ajizun ni satu sifat. Ajizun ni satu sifat yang akal kata, akal hukumkan dia mesti tiada. Sifat lemah, adakah sifat lemah ni ada pada Allah? Tak ada. Akal tak boleh timbul sifat lemah ni ada pada
Allah, maka sifat lemah ini dipanggil sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengadakan sesuatu dan mentiadakan sesuatu. Mengadakan sesuatu atau mentiadakan sesuatu, ni akal hukumkan sebagai sifat yang harus. Jawaz, disebut jawaz. Sifat yang dihukumkan sebagai jawaz, maka dipanggil sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Itu kalau tuan-tuan boleh faham, alhamdulillah. Tengok kita ni, bahawa sini akal itu setengah daripada alat yang didapat dengan dia akan sesuatu. Maka barang yang didapat akan dia oleh akal, iaitu terbahagi ia atas 3 bahagi. Yang pertamanya, barang yang mendapat akan dia oleh akal akan ada semata-mata, padahal tiada menerima ia akan nafi sekali-kali, maka dinamakan akan dia wajib. Ni bahagian yang pertama hukum akal. Dia panggil apa? Wajib pada akal. Wajib pada akal. Wajib pada akal ni maksudnya perkara yang akal tak boleh terima, benda tu tak ada, mesti ada. Contohnya apa? Seperti wajib khidam bagi Allah Ta'ala. Wajib khidam bagi Allah Ta'ala. Wajib khidam. Ni wajib pada akal tuan-tuan, bukan wajib pada syarak. Wajib khidam bagi Allah Ta'ala. Khidam ni yang masuk khidam, tiada permulaan. Tiada permulaan. Wujud Allah tidak didahului dengan tiada. Itu yang paling mudah tuan-tuan nak faham berkenaan dengan qidam. Qidam ni tiada permulaan. Zat Allah dan sifat Allah tiada permulaan. Wajib qidam bagi Allah Ta'ala. Kita ada, tapi adanya kita didahului dengan tiada, maka kita tak boleh bersifat dengan qidam. Sebab apa? Wujud kita didahului dengan tiada. Berbeza dengan Tuhan. Allah wujud tidak didahului dengan tiada. Kita wujud didahului dengan tiada. Wajib qidam bagi Allah Ta'ala. Maksudnya tuan-tuan, akal kata sifat qidam ni mesti ada pada Allah Ta'ala. Akal tak boleh terima sifat qidam ni tak ada pada Allah Ta'ala. Itu maksudnya wajib qidam bagi Allah Ta'ala. Wajib Allah bersifat dengan qidam. Akal tak boleh terima jika Tuhan tidak bersifat dengan qidam. Apa akan jadi jika Allah tidak bersifat dengan qidam? Apa akan jadi jika Allah tidak bersifat dengan qidam? Qidam lawan dia apa? Hudus. Bahasa Arab hudus, ha dal waw ta, hudus. Hudus bahasa Melayunya baharu. Maksud baharu ada permulaan. Bukan baharu lawan dia lama. Itu lain.
Baharu dalam ilmu tauhid maksudnya ada permulaan. Kalau kita kata Allah tidak bersifat dengan kidam, bermaksud Tuhan itu bersifat dengan huruf. Baharu. Baharu maksudnya ada permulaan. Wujud Allah didahului dengan tiada. Akal boleh terima ke wujud Allah didahului dengan tiada? Tak boleh. Kalau kita kata wujud Allah didahului dengan tiada, bermaksud Tuhan dah sama macam kita. Adakah Tuhan sama macam makhluk? Tidak. Tuhan makhluk. Itu tuan-tuan. Seperti wajib khidam bagi Allah Ta'ala, dan wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim, dan wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Wajib di sini wajib pada akal, bukan wajib pada syarak. Sama macam tadi, wajib khidam bagi Allah Ta'ala. Ni wajib pada akal. Kalau wajib pada syarak, kalau kita kata wajib khidam bagi Allah Ta'ala, wajib di sini wajib pada syarak. Kalau kita katalah wajib di sini adalah wajib pada syarak, bermaksud kalau Allah bersifat dengan kidam, Allah dapat pahala. Kalau Allah tidak bersifat dengan kidam, Allah dapat dosa. Maka tak sesuai. Maksudnya di sini, wajib di sini adalah wajib pada akal, bukan wajib pada syarak. Kalau dalam kitab Risalah Tauhid tuan-tuan, dia terangkan maksud wajib pada akal. Dia kata apa? Perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya. Hakikatnya mesti menerima ada. Dan kitab Risalah Tauhid, perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya. Perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya. Maksudnya mesti ada. Itu maksud wajib pada akal. Perkara yang akal tak boleh terima, benda tu tak ada, dia mesti ada. Habis tuan-tuan. Maksud di sini tuan-tuan kena bezakan wajib pada akal dengan wajib pada syarak. Itu yang tuan-tuan kena faham. Kalau tu tuan-tuan tak boleh nak faham, memang susah lah saya nak bahas. Kita nak bahas tauhid lebih lagi lah. Tuan-tuan kena faham, wajib ada dua. Wajib pada syarak, yang kedua wajib pada akal. Wajib pada syarak, dia ada kaitan dengan perbuatan mukallaf. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Dia ada kaitan dengan pahala dengan dosa. Wajib pada akal lain. Wajib pada akal maksudnya perkara yang akal tak boleh terima, ia tiada. Maksudnya mesti tiada. Benda tu mesti ada. Akal tak boleh terima, benda tu tak ada. Itu wajib pada akal. Itu beza tuan-tuan. Wajib pada akal dengan wajib pada syarak. Okey, contoh yang kedua, tuan guru kita bagi contoh. Contoh yang kedua, wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Jirim ni benda tuan-tuan. Benda selain daripada Tuhan. Jirim benda selain daripada Tuhan. Jirim kita bagi pada dua, tak disebut di sini. Yang pertama jisim,
Yang kedua, jauharul fardi. Jisim maksudnya benda yang boleh dibelah bagi. Benda macam saya, ni saya jirim ni. Meja ni jirim, handset jirim, kipas jirim. Selain daripada Tuhan, dia panggil jirim. Dan jirim ni ada dua. Yang pertama, ada jirim yang boleh dibelah bagi, dipanggil jisim. Dan ada benda yang tak boleh dibelah bagi, dia panggil dalam bahasa Arab jauharul fardi. Contohnya, benda yang tak boleh dibelah bagi, dia panggil dalam ilmu sains, dia panggil atom, ataupun molekul yang paling kecil sekali. Molekul ataupun atom dalam ilmu sains yang tak boleh dibelah bagi, di dalam bahasa Arab dia panggil jauharul fardi. Dia kategori jirim. Jirim yang tak boleh dibelah bagi, dia panggil jauharul fardi. Kalau jirim tu boleh dibelah bagi, dia panggil jisim. Habis tuan. Dan wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Bila sebut jirim, dia mengambil lapang. Akal tak boleh terima jirim ni tak mengambil lapang. Macam saya jirim. Ni saya punya ruang. Lapang ni ruang tuan-tuan. Ni ruang saya. Tempat. Ruang, tempat. Sejadah ni tempat dia kat sini, ruang dia kat sini. Kipas dia situ. Akal tak boleh terima jirim, satu jirim tapi tak bertempat. Tak ada ruang, dia tak mengambil ruang. Maka akal tak boleh terima. Tuhan lain. Tuhan bukan jirim. Tuhan tidak berhajat kepada tempat. Sebelum tempat ada, Allah dah ada dulu. Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Yang berhajat kepada sesuatu ni selain daripada Tuhan. Macam kita. Kita ni kategori jirim. Jirim yang jadi macam mana? Jisim yang boleh dibelah bagi. Boleh kerat badan kita ni. Ada juga jirim yang tidak boleh dibelah bagi, dia panggil jauharul fardi. Okey tuan-tuan. Dan wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Tuan-tuan kena faham ayat ni. Wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Wajib di sini wajib pada syarak ke wajib pada akal? Wajib pada akal. Bukan wajib pada syarak. Kalau wajib pada syarak, jirim ni kalau dia mengambil lapang, dia dapat pahala. Kalau wajib pada syarak lah. Tapi kalau jirim ni dia tak mengambil lapang, dia berdosa. Tak kena lah tu. Wajib di sini wajib pada akal. Mesti ada. Akal tak boleh terima jirim tidak mengambil lapang. Wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Habis tuan-tuan. Contoh yang lain tuan-tuan boleh tengoklah. Contoh yang saya bagi contoh sebelum ni. Tuan-tuan tengok kipas ni, apa yang wajib yang boleh kita hukumkan sebagai wujub pada kipas ni? Berpusing. Wajib berpusing. Wajib kipas ni, wajib sifat, wajib berpusing bagi kipas ni. Akal tak boleh terima lah kalau tuan-tuan kata kipas ni tidak berpusing. Wah, mesti dia pusing. Tu tengok dah pusing. Okey tuan-tuan, ini bahagian yang pertama, hukum akal. Dia panggil apa? Wajib pada akal. Okey tuan-tuan, ada apa soalan tuan-tuan nak tanya setakat ni? Ada soalan?
Yang keduanya barang yang didapat akan dia oleh akal akan tiadanya semata-mata, padahal tiada menerima ia akan subut sekali-kali. Subut ni ada tuan-tuan, sifat ada. Keduanya barang yang didapat akan dia oleh akal akan tiadanya semata-mata. Perkataan lain, mesti tiada. Kalau yang pertama tadi mesti ada, yang kedua ni mesti tiada. Barang yang didapat akan dia oleh akal akan tiadanya semata-mata. Perkataan lain, mesti tiada. Padahal tiada menerima ia akan subut sekali-kali. Akal tak boleh terima benda itu ada, perkara itu ada, mesti tiada. Iaitu dinamakan akan dia mustahil. Ni tuan-tuan, sesuatu sifat yang bersifat dengan istihalah, yang sifat dengan mesti tiada, disebut mustahil. Contohnya apa tuan? Seperti baharu bagi Allah Ta'ala. Seperti baharu bagi Allah Ta'ala. Ini mustahil. Masuk baharu. Tuan-tuan nak tulis atas dia. Baharu tu maksudnya ada permulaan. Baharu tu tuan-tuan tulis atas dia, ada permulaan. Itu perkataan lain. Baharu tu maksudnya ada permulaan. Seperti baharu bagi Allah Ta'ala. Baharu. Maksud baharu tuan-tuan, ada permulaan. Maksud ada permulaan, zatnya dan sifatnya didahului dengan tiada, berubah-ubah daripada tiada kepada ada. Ini dia panggil baharu. Benda yang berubah-ubah daripada tiada kepada ada, dia panggil baharu. Seperti baharu bagi Allah Ta'ala. Sebelum Allah ada, Allah tiada. Itu dia panggil baharu. Maka perkara ini dipanggil apa? Mustahil. Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Kalau Allah itu, wujud Allah itu didahului dengan tiada, dah sama macam kita. Adakah Tuhan sama macam kita? Tidak. Tuhan makhluk. Seperti baharu bagi Allah Ta'ala. Ini perkara mustahil. Dan tiada mengambil lapang bagi jirim pada waktu wujudnya. Ini pun mustahil. Akal tak boleh terima. Tiada mengambil lapang bagi jirim. Jirim, dia tak mengambil ruang. Akal tak boleh terima. Jirim ni dia tidak ada ruang, tidak bertempat. Bila sebut jirim, mesti bertempat. Itu tuan-tuan. Ini bahagian yang kedua hukum akal. Dia panggil apa tuan? Mustahil. Mesti tiada. Akal. Hukum akal. Akal menghukumkan sesuatu ada tiga saja. Mesti ada, mesti tiada. Yang tiga, boleh ada, boleh jadi. Okey tuan-tuan, yang terakhir sikit lagi.
barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Boleh ada dan boleh tiada. Seperti mengadakan Allah Ta'ala akan makhluk ini, maka iaitu dinamakan akan dia harus. Dia panggil apa tuan? Harus. Seperti mengadakan Allah Ta'ala. Maksud mengadakan, menjadikan. Mengadakan Allah Ta'ala akan makhluk ini. Apakah hukum Allah menjadikan makhluk ini? Hukum dia harus. Allah boleh menjadikan makhluk dan boleh juga meninggalkan. Maksudnya tidak menjadikan makhluk. Kita tak boleh paksa Tuhan. Allah nak jadikan kita boleh, tak nak jadikan kita pun boleh. Hukum dia harus. Ini yang ketiga tuan-tuan. Hukum akal yang ketiga dia panggil apa tuan? Harus pada akal. Boleh ada dan boleh tiada. Dengan jalan, kalau dalam kitab lain sebut boleh ada dan boleh tiada dengan jalan berganti-ganti, bukan serentak. Ini pembahagian hukum akal tuan-tuan. Ulang balik, hukum akal ada tiga. Yang pertama dipanggil wajib pada akal, yang kedua mustahil pada akal, yang ketiga dipanggil harus pada akal. Wajib pada akal maksudnya benda tu mesti ada. Akal tak boleh terima benda tu tak ada. Mustahil pada akal maksudnya benda tu tak ada. Akal tak boleh terima benda tu ada. Harus pada akal maksudnya boleh ada dan boleh tiada. Dalam kitab lain dia tambah dengan jalan berganti-ganti. Boleh ada dan boleh tiada dengan jalan berganti-ganti, bukan serentak. Tuan-tuan tengok kipas ni, apa yang wajib pada akal? Sedang berpusing. Apa yang mustahil pada akal? Tengok kipas ni. Tidak berpusing. Yang tak ada pada kipas, tidak berpusing. Apa yang harus pada kipas ni? Kadang-kadang dia berpusing, kadang-kadang dia tidak berpusing. Senang je tuan. Tengok lampu ni. Apa yang wajib pada lampu ni? Menyala. Hidup. Menyala. Apa yang mustahil pada lampu ni? Tak menyala. Apa yang harus pada lampu ni? Boleh padam dan boleh tak padam. Bila dia padam, bila kita offkan dia. Bila dia tak padam, menyala, bila kita onkan dia. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh contohlah benda-benda lain. Tengok kapet ni. Apa wajib? Kalau segi wajibnya pada kapet ni berwarna hijau. Apa yang mustahil pada kapet ni? Berwarna selain daripada hijau. Apa yang boleh pada kapet ni? Boleh warna hijau dan boleh warna lain. Kalau tuan-tuan nak warna hijau, dah ada dah. Kalau tuan-tuan nak warna lain, ambil cat. Catlah warna lain. Ni tuan-tuan. Itu hukum akal. Mudah je. Tak faham lagi. Wajib pada akal, maksudnya akal kata mesti benda tu ada. Mustahil pada akal, akal kata mesti benda tu tak ada. Harus pada akal kata boleh ada dan boleh tiada dengan jalan berganti-ganti. Dia bukan serentak. Tengok orang tu bergerak, maksudnya dia tengah bergerak. Wajib dia bergerak. Apa yang mustahil pada dia tidak bergerak. Kalau dia sedang bergerak lah. Tengok orang tengah berjalan, apa yang wajib yang ada pada dia? Sedang berjalan. Apa yang mustahil pada dia? Tidak berjalan. Apa yang harus pada dia?
boleh berjalan dan boleh tidak berjalan. Wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung. Dan bahawa sunni wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengatakan segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Engkau bukakanlah bagi kami, ya Allah, surga, ya Allah, pintu-pintu ilmu dan pintu makrifah, ya Allah. Kau tunaikanlah segala hajat kami, ya Allah. Kau tunaikanlah segala hajat kami, ya Allah. Kau selesaikanlah segala masalah kami, ya Allah. Kau tunjukkanlah kepada kami, ya Allah. Kau tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, jalan yang terbaik untuk selesaikan segala masalah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Kau tunaikanlah segala hajat kami, ya Allah, hajat kami dunia dan akhirat, ya Allah. Dengan kemegahan kasih-Mu, ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat surah Al-Fatihah dimulai dengan salawat dan selagi dengan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa dawim 'ala dzikri ghanihi haqiqatan takun ghaginan fattaba'u min taba'in sadiqu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Insyaallah.